Sekejap. Ada lagi ke tak orang? Oh, ada lagi Sekejap je. Sebab connection dekat saya tak apa cantik. So, saya nak kena buka yang ni dulu. Kita tengok okey tak okey. Nasib baik ada 3 monitor. Okay, and then ini adalah data yang digunakan every tick. Bermaksud dia akan. Okay, could not went round exit and try again. Okay, bermaksud dekat sini adalah setiap tick sama ada as ataupun bit akan menggerakkan EA tersebut. EA tu akan calculate berdasarkan setiap tick. Ini adalah yang paling dia bukan yang tepat, tapi dia adalah yang paling tepat sekali untuk MT4. Bila kita menggunakan MT4, dia ada 3 option. Ini adalah data yang paling hampir, tapi dia tak semestinya tepat dan 100% hampir, tak. Kena faham, tapi dia adalah yang paling hampir option yang kita ada. Bila dia paling hampir, dia melibatkan satu data yang agak banyak. Agak banyak dan dia akan memberatkan komputer untuk running backtest tersebut. Kalau anda nak backtest dengan cara yang lebih cepat sikit ataupun just nak dapatkan overview sahaja, kita boleh pakai control point ataupun open price only. Open price only ni bermaksud setiap candle yang kita guna, setiap candle yang ada ini, data dia hanya melibatkan open candle sahaja, open price sahaja. Shadow dekat bawah ini ataupun dekat atas ini dia tak melibatkan price tersebut dalam calculation untuk EA kita. Jadi dia agak berisiko sebenarnya, dan dia akan jadi lari. Memang larilah. Result backtest dengan forward test automatic tidak akan sama. Jadi yang terbaik dan yang sewajibnya anda guna adalah every tick. Jangan ambil yang lain-lain. Yang lain-lain ni walaupun ada option dia, ignore saja, just guna every tick. Okay, use date. Dekat sini use date ni kena right click, and then kita boleh pilih daripada bila kita nak backtest sesuatu EA. Tapi dia melibatkan benda ni, dia melibatkan berkaitan antara time frame dengan broker yang kita wujud. Sebab kita tahu setiap broker lahir pada tahun yang berbeza. Macam Yumo Market, dia lahir pada tahun 2010. So data yang ada pada Yumo Market berdasarkan pada tahun yang dia lahir. Kalau broker lain, katakan yang baru lahir pada bulan 12 tahun ini, so data yang ada dalam broker tersebut baru sebulan. Jadi untuk anda backtest agak limited lah, sebab data pada broker itu sendiri adalah limited, kecuali kalau broker itu dia upload dalam server dia data-data yang sebelum dia dilahirkan. Jadi akan ada orang tanya, biasa, memang soalan yang biasa, bang, kenapa saya nak backtest boleh 2 bulan je, kenapa tak boleh sampai 2 tahun? Yang pertama adalah tengok tarikh lahir broker yang anda guna. Okey, lepas tu tengok data yang ada dalam broker tu setakat mana yang ada. Okey, kat situ. Kalau tak ada, kita ada cara lain untuk adakan, tapi itu adalah basic dia.
Maksudnya kat sini, kalau kita nak backtest, kita letak date dia 1 Januari 1970, tapi data yang ada hanyalah 2010. Jadi dia akan jump pergi ke 2010. And then ada beberapa perkara lain lagi lah yang berkait. Basically bila uh, kita nak backtest, kita akan ambil yang agak-agak latest saja, jangan terlampau ke belakang. Mati sebenarnya nak backtest berapa tahun ni? 2010, 2100. Mak tak lahir lagi cucu. Okey, kita ambil katakan 2010. Lepas tu kita ambil Januari. Ni saya tunjuk Saya tunjuk salah satu contoh dia. And then tarikh yang ini biasanya kita akan ambil set to date lah, set to date. Kalau saya ada setengah-setengah tu, saya akan set one month by one month, ataupun 1 year by 1 year. Maksudnya daripada tahun 1 Jan 2017 sehinggalah 12 Jan 2017, satu tahun. And then buat balik 2018 ke akhir 2018. Dia ada sebab dia sebenarnya, sebab berdasarkan berdasarkan volume market. Setiap tahun berbeza. Tahun genap dengan tahun ganjil dia berbeza. Genap dia lebih besar daripada ganjil. And maknanya kalau average volume untuk tahun 2020 untuk PAU adalah 80 pip, 2021 dia akan jadi 90 pip, and then 2022 dia akan jadi rendah balik, and then dia rotate, dia alternate macam tu daripada 2012 lagi. Memang itulah average volume bagi setiap pair. Itu kalau anda kaji lah, kalau anda kaji dan anda ambil data-data yang ada dalam market, anda akan nampak. Tapi kalau anda hanya dengar cakap orang saja, anda akan tahu EU average adalah 80 pip. Alright, okay. And then dekat sini dia adalah time frame yang kita nak guna. Okay, ini pun date and then time frame ini dia berkait. Bila kita menggunakan daily, kita akan dapat backtest pada satu jarak masa yang lebih panjang. Maksudnya kalau kita pakai M1, mungkin kita boleh backtest hanya setakat 2 bulan sahaja. 2 bulan sahaja. Bila daily, kita boleh backtest sampai setahun. Sebab dia berkait dengan dekat sini, history center option ni. Option and then chart. Okay, berapa maksimum chart yang kita boleh store kat dalam. So dia berkait dengan benda ni semua. S1. And then current spread. Okay, current spread, current maksudnya sekarang lah. Sekarang ini kalau spread dia NU 1.9, so dia akan ambil spread 1.9 itu sebagai base. Katakan setengah jam lagi anda connecting. Dia lekat-lekat pula bosku. Betul, tak apa, saya dah record, saya tahu. Aduh, saya dah record lekat-lekat. Masih lagi menggunakan internet dekat handphone sebab ada problem dekat fiber line. Dekat fiber line ada problem. So hari ni saya tak laju sangat sebab saya nak tengok juga sama ada sangkut ke tak sangkut. Okay, spread. Spread ini kalau kita pakai current sekarang ini mungkin 1.6 untuk NU. Jadi setengah jam lagi bila kita run backtest sekali lagi, spread dia mungkin 1.7. So dia akan ikut bila kita tekan start ini berapa spread dia. Okay, yang kita kena ingat adalah dia fix. Dia tak berubah. Dia punya spread dia. Okay, katakan kita test pada hari Sabtu ataupun hari Ahad. Jadi kita faham hari Sabtu dengan hari Ahad market sangat-sangat volatile, bukan volatile, spread dia sangat-sangat besar disebabkan market tutup. Okay, market tutup, so kita tahu spread dia besar. Kalau kita pakai current,
kita pakai current NU, katakan NU time normal, time market tengah berjalan 1.6 pip. And then bila market tutup, dia jadi 3 pip. Jadi bila kita test, dia test bid dengan ask spread ini berdasarkan kepada pada waktu tersebut. Jadi dia agak tidak tepat. Dan result dia akan totally out lah kalau anda design EA untuk scalping. Scalping ni maksudnya ada design EA nak TP 5 pip, 1 pip. So anda test kenapa result dia sampai 50% loss, 50% win, sedangkan test malam dapat cun 80% win, dapat grow record 80%. Hari ni kita backtest backtest je MC. Salah satu sebab dia adalah kita test waktu hari Sabtu dan waktu hari Ahad, spread dia dah jadi lain. So macam mana nak elak benda itu? Dekat sini kita boleh set berapa spread yang kita nak pakai. Kalau kita pakai pada kita backtest pada hari Sabtu dan hari Ahad. Kalau kita backtest pada waktu market open macam sekarang ini, it's better kita pakai current punya spread. So itu satu perkara yang anda kena tahu. Okay, optimization ni saya kena tunjuk nantilah. Okay, saya kena tunjuk nanti. Expert properties ini adalah tempat yang kita nak edit. Okay, kita nak edit EA tersebut. Contoh kita nak set berapa equity yang perlu ada untuk run EA. Kalau saya run EA, saya takkan pakai besar-besar. Saya selagi boleh, saya nak kecilkan internet tak berapa cantik, saya akan kecilkan. Dan biasanya saya akan test EA yang saya buat 100 USD account standard. Account standard 100 USD. Kalau tak lepas, saya akan up jadi 200. Tak lepas lagi, up jadi 500. Tak lepas lagi, up jadi 1000. So saya takkan design terus. Saya takkan backtest 10,000 USD. Saya takkan backtest 1000 USD. Kenapa? Sebab bila kita buat satu EA, kita kena faham, kita kena face the real market, face the real reality. Siapa yang mampu deposit 10k USD? Kalau kita dapat buat EA yang cun, siapa yang mampu depo 10k USD? Ada, tapi tak berapa ramai yang mampu. So it's better kita cari satu amount yang kita tahu keadaan trader dekat Malaysia sekarang ni apa reality dia. So kalau saya akan test macam ni. So USD base yang ini, and then long and short position. Kita boleh pilih sama ada EA tu dia nak masuk position buy sahaja, iaitu long, ataupun sell sahaja, short. Okay, long only maksudnya buy sahaja. Walaupun kita backtest dia ada setup buy, dia ada setup sell, tapi setup sell itu dia tak akan trigger, dia tak akan hantar order. Dia hanya akan trigger dan hantar order untuk order buy saja bila kita pilih long only. And then bila kita pilih dua-dua, dia akan masuk dua-dua lah. Okay, ada yang tanya kenapa nak ada long only, short only. Bila kita coding, kita compile, dia tak ada masalah. Tapi bila kita nak detect runtime error, contoh macam dia buy dengan sell, SOP yang diikut tu betul tak? Kita dah coding panjang-panjang, betul tak SOP yang kita code dengan apa yang sebenarnya yang orang nak, ataupun yang kita nak masa kita design SOP dia. So kita kena test satu-satu. Bila kadang-kadang bila kita test tu, kita dah tahu okay, yang buy betul jadi. Kita dah check dekat code SOP dia, dekat buy jadi. Kita nak test pula untuk short saja, sell saja, betul ke tak. So itu fungsi dia. And then bila dah SOP tu betul buy dengan sell tu betul, kita akan ambil long and short. Balance optimize parameter ni tak ada nak penting benda sangat. Kita just ambil balance sahaja. Okay. And then dekat sini value yang yang kita boleh adjust dekat sini, testing. Dia akan ada satu lagi dekat sini. Saya tukar balik sebab kamu tak nampak. Pun tak ada.
Okay, ini input. So bila anda design EA, dia akan ada input yang anda boleh masukkan. Dalam kod yang saya bagi minggu lepas itu, saya tak letak lagi benda ni. Next live saya akan cover bab yang tu. Okay, ada input. Contoh bila anda nak run EA, anda akan kena masukkan log size, lepas tu TP berapa, SL berapa. Jadi bila kita nak backtest, kita nak adjust benda tu. Sama ada first kita run set pertama, kita letak TP 30 pip, SL 30 pip, one to one, dapat result dia. And then kita rasa macam kita boleh optimizekan lagi dia punya result dengan membesarkan dia punya TP. Jadi dekat mana nak adjust, kita perlu adjust dekat bahagian sini, value ni, input, and then value ni kita edit kat sini, lot size, and then layer dia, TP dia macam ni. Bila kita run lagi sekali, kita dapat alamak result dia makin teruk rupanya. So kita nak adjust lagi. So dekat sini lah value yang kita perlu letak. And then satu perkara yang saya nak bagi tahu pada anda adalah bila anda backtest, anda nak bermain dengan input, anda kena ada satu kertas, and then kena catat apakah set yang telah digunakan. Maksudnya lot 0.01, pair euro USD, lot 0.01, TP berapa, SL berapa, kena tulis. And then result dia macam mana pun kita kena tulis supaya anda tak lupa. Sebab bila backtest, dia melibatkan banyak set yang kita akan buat. Mungkin dalam sehari tu sampai 10-20, esok lagi 10, lusa lagi 10. And then bila lepas minggu anda dah tak ingat yang mana yang dah dicuba, set mana yang dah try, set mana yang belum try, set mana yang okey, set mana yang tak okey. So anda membuat satu kerja yang sia-sia bila anda backtest tanpa tulis dekat dalam kertas apa yang anda dah buat. Okey, jangan buat kerja sia-sia. Itu je. So ini dekat input. Alright. Ini dekat input. Simbol properties ni tak ada apa. Okay, and then open chart ni pun tak payah, modify expert pun tak payah. Okay, so ini adalah basic yang perlu dibuat. Lepas itu, bila dah siap semua setting ini, kita akan tekan start. Okay, bila tekan start, nanti saya akan tunjukkan apa perbezaan optimization dengan tak. Okay, kita tekan start. Untuk first time, anda akan nampak macam tak bergerak. Bukan tak bergerak sebab dia tengah download data. Dia download dulu. First time anda guna, dia akan download dulu pair. Next time kalau tekan anda backtest pada pair lain pula, pakai mask, duduk kat rumah kot. Aduh. Sedap lah baju ni. Minta slide lagi bos. You mau market. Dia punya design pun cantik juga. Tulis dekat sini, exclusive partner, nama, and then logo dia pun cantik. Okay, sementara kita tunggu backtest data ni dia download. Okay, dia dah siap. Okay, kat sini kita akan nampak sama ada data yang di download kan daripada MT4 tu semua ada miss tak. Kalau ada miss, kat sini dia akan ada error, mismatch, dia nama dia mismatch data. So berapa banyak data yang dia hilang, dia akan tulis dekat bahagian sini lah. Berapa banyak, makin banyak makin bermasalah lah. Okay, bila dia dah download semua, dia akan jalan, barulah kita boleh start. Okay, katakan kita start, kita ubah time frame, pun perkara yang sama juga yang dia akan buat. Dia akan download data. Ataupun kita ubah dia punya pair, pun perkara sama yang akan dibuat untuk first time. First time memang dia akan download dulu data. Second time katakan saya backtest nanti, saya just nak ubah dia punya input sahaja. Saya nak ubah dia punya berapa equity ataupun berapa lot size, berapa TP, berapa SL, menggunakan pair yang sama, time frame yang sama. So dia tak perlu nak download data lagi. Dia just one off sahaja. And then bila kita tutup
komputer MT4, kita buka balik untuk backtest besok pun dia dah tak perlu nak download dah, dia one off sahaja, kecuali anda uninstall MT4. Yelah, kukut geram sangat kan, backtest dapat result grow sampai 1200% dalam masa sehari. Lepas tu besok depo 10 USD run MT4. Lepas tu marah dekat MT4, uninstall. Lepas tu kadang-kadang dia juga. Okay, kita start tengok apa yang akan terjadi. Optimization. Alamak, visual mode. Okay, lupa nak angkat sampai atas lagi. Visual mode satu lagi. Okay, kita perlu on kalau kita nak tengok dia bergerak macam biasa yang kita tengok bergerak macam main perang tu kan. So kita kena tick visual mode, and then ini adalah speed dia sampai 32. Tapi inilah satu kelemahan yang ada pada MT4. Speed 32 dengan speed 31 sangat jauh perbezaan dia punya speed dia. Contoh macam kalau anda biasa anda 32 dengan 31 adalah satu step saja kan. Tapi yang sebenarnya adalah ibarat anda bawa kereta gear 1 dengan gear 7. Perbezaan kelajuan dia itu adalah kelemahan yang ada dekat dalam MT4. Jadi kita tak boleh nak buat apa lah. Memang kena redor je lah, redor and then tawakal. So biasanya saya akan pakai full speed lah. And then visual mode, barulah kita start. Barulah dia akan keluar kat sini. Visual, dia automatic akan keluar dia punya chart dia sendiri. And then dia akan jalan lah. Kat sini kita boleh tengok. Kalau kita nak slowkan sikit, slow lah. Nampak kan? Satu step je, tapi satu step je melibatkan satu perjalanan yang sangat jauh. Tik data dia banyak sangat lagi. Bukan lagi speed dia tak betul. Okay, bila kita pakai full speed, tengok berapa laju dia kat sini kan. Okay, kenapa tak ada entry ini, tak ada semua ni. Take profit ada. So bila kita jalan, kita akan boleh tengok dekat sini satu je entry. Kita boleh tengok bila dia start. Okay, 29 hari bulan 10 sampailah latest date. Okay, hanya ada satu sahaja entry profit. Okay, ini benda dia, result. And then kat sini akan ada graph. Biasanya orang akan show kat sini saja. Satu line ini bermasuk satu entry. Dua entry, tiga entry, sampailah beratus-ratus line dia lah. Okay, report inilah yang biasa anda tengok. Modeling quality 41.24%. Salah satu sebab dia untuk kita backtest sebenarnya kita bergantung pada apa yang anda nak. Kalau anda just nak overview sahaja, modeling quality ni tak perlu sampai tahap 90%. Kalau anda nak cari yang paling hampir, so kena dapatkan 80% ke atas. Salah satu cara dia adalah dengan rendahkan speed ni. Tapi tu lah, nak siap satu set data ni mungkin makan masa 1 jam 2 jam. So boleh pergi mancing dulu, balik rumah baru siap satu set. Bergantung pada anda nak macam mana. Yang ini initial deposit, profit, and then drawdown dia, maximum drawdown, absolute drawdown. Nanti saya cerita kemudian profit factor. So maklumat semua akan keluar dekat sini. Biasanya saya tak suka baca benda ni, saya just akan tengok yang kat sini je. Kat sini dia graph dia macam mana dia naik, sama ada dia stabil naik ataupun walaupun dia stabil naik macam ni kan. Boleh lukis tak? Tak boleh. Walaupun dia stabil naik macam ni profit, tapi kalau balance dia drop sampai teruk sangat. Pada saya tak berapa cun. Tapi itu terpulang pada masing-masing. Journal, okey, ini journal dia lah, apa yang telah dibuat report. Okey,
itu sahaja. Okey, apa perbezaan optimization? Yang ni kita boleh close kalau nak selepas kita siap. Apa perbezaan optimization dengan tak, kalau kita right click, EA akan backtest dengan lebih cepat dia punya speed dia. Sebab apa? Okey, saya tunjuk dulu satu Kita start. Dia tak akan keluar kat sini. Tak bermaksud dia tak berjalan, tapi dia tak keluar dekat sini sebab dia nak optimizekan penggunaan RAM. Result dia akan ada. Optimization result sama je, dia akan keluar. Okey, apa beza dia? Kita akan dapat backtest dengan lebih laju. Satu set tu kita dapat siap dengan lebih cepat. Okey, apa perbezaan dia? Kat sini perbezaan dia. Jap. Stop visual mode. Visual mode. Okey, start. Bila kita backtest tanpa optimization, okey, dia melibatkan dekat chart ini bergerak, ni satu hal. Okey, melibatkan setiap kali ada entry, kan dia ada marking kat sini kan, entry. Alamak. Entry kat sini, lepas tu TP kat sini, and then entry kat sini, TP kat sini, kan banyak kan. Makin banyak objek yang wujud dekat dalam chart ini semasa anda backtest akan menyebabkan makin berat komputer tu running. So dia akan makin slow. Bila anda test 2 tahun, dia akan jadi sangat lama untuk siap sebab terlampau banyak objek yang dia store kat dalam. Jadi untuk optimumkan balik, kita buat stage by stage. Maksudnya instead of kita buat 2 tahun sekaligus, kita buat 6 bulan ataupun setahun. So bila siap 6 bulan, kita clearkan objek yang ada kat dalam ni, and then dia restart balik. So dia akan jadi lebih ringan. Kecuali anda jenis yang pukul 8 pagi run backtest untuk 5 tahun, balik kerja pukul 8 malam nanti baru nak tengok result dia. Itu okey, tak apa lah. Tak kisah nak buat macam tu pun. Tapi itu adalah salah satu sebab kenapa bila kita backtest dia makin lama makin berat, Okey. Bila kita backtest ini siap kita boleh close. Okey, bila kita backtest ini, data dia akan disimpan dekat dalam tempat ini, MQL4 tester log. Okey, ni log. Makin banyak anda backtest, makin banyak yang disimpankan. Benda ini kalau anda tak pandai manage EA dengan betul-betul, contoh EA anda banyak report dia, banyak dia keluar benda-benda dia kan. So dia akan makan space komputer. RAM komputer tu dia boleh makan. Saya pernah buat satu kerja gila dulu untuk capture spread bit dengan AS punya data. Masa 1 jam komputer saya hang sebab dia makan 1 terabit data. Memori yang ada dekat komputer ni 1 terabit tu dia habiskan dalam masa 1 jam. Dia store data dia, run ni store data. So kalau anda tengok local disk, kenapa anda punya RAM ni kan semua kan ni lah dah merah. Okey, kenapa makan banyak sangat sedangkan anda tengok dekat dalam folder data ni tak ada apa pun, tapi tengok ni makan banyak. Okey, salah satu sebab dia adalah dekat sini lah. Bila anda kerap backtest tapi tak cuci, backtest tak cuci, so dia akan makan banyak space. So delete je. Lepas dah ni delete je. Okay. So itu je lah untuk untuk kita nak backtest EA. Tak ada apa pun sebenarnya. Okay, terima kasih pada yang datang. Saya tahu internet tak berapa cantik sebab fiber saya down tadi. Saya dah call TM semua belum selesai lagi, jadi terpaksa menggunakan
data pada wifi hotspot saya. So dia akan jadi tak stabil macam ni lah. Okay, ada apa-apa persoalan? Kalau ada, sila komen kat bawah nanti, and then nanti saya akan tengok apa persoalan-persoalan anda dan apa yang anda mahukan untuk next live yang perlu saya buat. So kalau anda ada pertanyaan yang nak saya selesai, saya bincangkan, saya bagi tahu untuk next, anda bagi tahu komen kat bawah. Okay, kalau tak ada, next time saya akan buat ikut kepala saya lah, apa yang saya nak cerita. Okay, terima kasih. Saya tak nak ambil masa yang panjang. Okay, saya tak nak ambil masa yang panjang. Okay, satu lagi saya lupa sebelum itu. Untuk pada mereka yang nak nak dapatkan nak dapatkan kod tu, okay, sila login ke Discord, sila install Discord, and then dan minta dengan saya link. Okay, dekat dalam ini saya dah asingkan satu siap-siap untuk bahagian programming. Kod dia dekat dalam ini. Kod dia ada dekat dalam ini. Just copy paste sahaja. Copy paste and then pergi dekat MQL4, copy kat sini, pergi MQL4 paste. Okay, kalau nak tengok benda lain pun ada juga kat dalam ini. Ada lagi lah nota-nota dia yang lain kat dalam ini. Alright, itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum.